أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik salatan wa salaman daimain mutalazimain ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Amma ba'd. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah dan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kita masih lagi bersama pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz ya, di TV9, yang mana saudara kita nak berbicara ataupun nak menyambung perbincangan kita pada kali ini, sambungan daripada perbincangan yang semalam, iaitu tajuk kita adalah Wali Allah, bahagian yang kedua pada kali ini. Dan saudara, sekali lagi saya mengalu-alukan kedatangan para penonton kita di studio, iaitu daripada jiran wanita rukun tetangga Seri Manjung, Perak, Darul Ridwan. Apa khabar semua? Sihat semua ya? Jiran wanita sihat? Jiran lelaki sihat tak? Sihat. Ada jiran wanita, ada jiran lelaki. Walaupun lelaki tidak ramai, tak apa, tapi tak ramai itu semangat dia lebih hebat dan lebih kuat. Dia jadi pembantu ataupun pemimpin kepada wanita ke arah kebenaran dan juga kebaikan. Baik. Jadi terima kasih kita ucapkan para penonton kita di studio, dan juga tak lupa penonton kita di rumah yang memang sentiasa setia bersama Tanyalah Ustaz di TV9. Alhamdulillah. Saudara yang dirahmati Allah, sebagai pemula bicara, sebelum saya nak buka ruang kepada para penonton kita untuk bertanya soalan, saya nak sebut ataupun nak bincang sedikit ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya baca tadi, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 257. Allah Taala menyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Taala itu wali, pelindung bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang mana Allah Taala mengeluarkan mereka daripada kegelapan zulumat ilan nur, kepada cahaya. Jadi bila mana seseorang itu dia itu berdamping dengan Allah Subhanahu wa taala, dia hampir dengan Allah, Allah Ta'ala akan jadi pelindung kepada dia, Allah akan membantu dia, Allah Ta'ala akan mengangkat martabat dia, kedudukan dia. Sebab itu yang pertama sekali, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, akan mengeluarkan golongan ini, mereka itu daripada kegelapan. Kegelapan di sini bukan maksud lampu, kan? Nak gelap lampu, tutup lampu, gelap lah kan? Tetapi maksud kegelapan itu adalah dari sudut akidahnya, dari sudut syiriknya dikeluarkan. Sebab syirik itu kegelapan. Orang yang melakukan maksiat itu kegelapan. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW, bila mana kita melakukan maksiat, tuan-tuan, dosa, dia gelap, titik hitam akan dia adalah mati kita. Pam, satu titik hitam. Bila kawan seorang itu bertaubat, istighfar pada Allah, dia bersihkan, dia cuci balik, kan? Dibuat pula titik hitam pula.
Ada orang bila masa dia suka buat dia suka buat maksiat, lama-lama dia gelap lah, gelap. Dia titik hitam satu makin gelap hati tu. Kalau kita umpamakan macam cermin, saudara. Cermin kan? Cerah elok, kita tengok muka cantik, sikat rambut apa semua kan. Nak datang studio ni semua bersiap cantik semua lah. Tengok tudung pun elok-elok, hebat-hebat kan. Macam-macam style, brush pun macam-macam. Cara letak tu pun ada dia punya fashion lah tu. Tapi nak letak brush itu, nak kena tengok cermin, betul kan? Tengok cermin, pakai letak lagu tu jadi sengit lah. Jadi maknanya di situ, cermin yang bersinar, yang cantik, kita boleh tengok cantik ya. Tetapi kalau cermin itu ada titik-titik hitam, tak lalat lah kita kata kan, penuh satu, bila dah lama-lama hitam belaka, maka pada ketika itu nak tengok pun tak boleh dah, dia jadi gelap. Begitu juga hati kita, saudara. Hati kita, kalau titik-titik hitam itu ada dalam hati kita, kita melakukan titik hitam itu yang datang daripada maksiat kepada Allah, kita tak cepat bertaubat kepada Allah, maka pada ketika itu kita berada dalam kegelapan, gelap. Tapi tidak bagi wali Allah, orang yang menghampirkan diri pada Allah, Allah Ta'ala akan mengeluarkan mereka. Maknanya di situ mereka itu akan berada dalam keadaan yang hati itu bersinar, bercahaya, yang sentiasa memancar-mancar. Kerana apa? Kerana mereka itu mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla, dan kerana mereka memilih jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara yang dirahmati Allah, ayat disebut Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Sebaliknya Allah Taala sebut, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 257 ini, iaitu orang yang kufur kepada Allah Taala, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, taghut, yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, yang mana pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mana syaitan itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, ila dhulumat. Zulumat itu kegelapan, adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia lawannya. Sebab tu kita sebut wali Allah, wali syaitan. Itu dia punya opposite dia punya berlawan dia. Kalau tak jadi wali Allah, jadi wali syaitan, yang mana boleh buat juga benda luar biasa, tapi luar biasa yang dilakukan itu berdasarkan kepada syaitan. Jadi orang yang kufur kepada Allah, orang yang tak faham hukum hakam Allah, orang yang langgar perintah Allah, orang yang tidak ada ilmu, orang yang sembrono kehidupan dia di atas dunia ni, walau nampak hebat, boleh berjalan atas air, hebat kan, orang lain tak boleh berjalan, dia boleh berjalan, tapi dia adalah wali syaitan. Sebab nak buat hebat, benda hebat ni bukan susah pun. Kalau kita lihat dulu ada dululah ada ahli silap mata yang hebat-hebat zaman dulu kan. Apa nama? David Copperfield, dan pakai berbagai lagi lah yang hebat-hebat, dia buat silap mata kan. Tapi apakah dia wali Allah? Dia buat benda pelik, langsung kufur kepada Allah Ta'ala. Itu kata wali syaitan. Walaupun mereka boleh buat benda pelik sampai kadang-kadang tak masuk akal kita tengok, ialah kan, benda pelik tak sebenarnya benda betul. Jadi Allah Ta'ala sebut juga ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal selama-lamanya. Siapa mereka itu? Mereka yang wali syaitan tadi, pelindung-pelindung mereka adalah syaitan, kerana mereka tidak mengikut jalan yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu di sini kita melihat ada dua perkara di situ. Sama ada kita nak jadi wali Allah, Allah Taala akan melindungi kita kan? Ataupun orang yang dia pergi ke hala ke wali syaitan, maknanya syaitan itu akan jadi pelindung mereka. Wa'alaikumsalam. Baik saudara yang dirahmati Allah, saya nak buka persoalan kepada para penonton kita di studio. Silakan, siapa nak bertanya? Soalan pertama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putih binti Kamarudin daripada Rukun Tetang Jaran Wanita Seri Manjung. Ingin mukakan satu soalan kepada Ustaz. Ya. Apakah wali Allah itu mengetahui yang dia tu wali? Baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Putih. Betul nampak putih serelah ni kan. Terima kasih Puan Putih atas persoalan yang dikemukakan. Tapi untuk mengetahui jawapannya, kita perlu berehat. Oleh itu jangan ke mana-mana saudara. Tunggu jawapannya selepas rehat nanti, insya-Allah. Jadi kita jumpa selepas ini, insya-Allah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat memanfaatkan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita di jalan yang terbaik, di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita sama-sama berada dalam rancangan yang penuh dengan keilmuan insya-Allah, iaitu program Tanyalah Ustaz di TV9. Alhamdulillah saudara, tajuk kita Wali Allah bahagian yang kedua, dan saya nak terus kepada perbincangan dan nak jawab soalan tadi. Sebelum rehat kita ditanya oleh Puan Putih tentang macam mana ataupun apakah wali Allah Ta'ala itu mengetahui dia merupakan seorang wali. Itu persoalannya, dia tahu ke tak tahu. Baik, sebelum saya nak jawab soalan tersebut, saya nak sebut juga bagaimana kadang-kadang ada orang yang memang dia nak jadi wali Allah. Bagus tak? Baguslah nak jadi wali Allah Ta'ala kan. Cumanya kadang-kadang bila dia nak jadi wali Allah itu, sebab apa tu? Persoalannya sebab apa? Sebab nak tunjuk kat orang dia hebat, sebab dia boleh buat benda pelik-pelik, sebab dia boleh buat benda luar biasa, maka di situ confirm dia tidak akan jadi wali Allah Ta'ala sekiranya daripada niatnya itu tidak benar dan juga tidak betul. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW Nabi sebut innamal a'malu binniat, setiap amalan berasaskan kepada niat. Sebab hari ni saya sebut begitu sebab apa saudara? Sebab hari ni kadang-kadang dalam ajaran-ajaran sesat masing-masing mendakwa guru mereka wali, guru mereka ada karamah. Tetapi bila kita lihat ajarannya tidak bertepatan dengan Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Sebab itu kalau kita melibatkan diri dalam ilmu tasawuf saudara, sebab biasanya wali dibincangkan ilmu tasawuf, jangan kita buang syariat Allah Ta'ala. Itu sangat-sangat penting. Kalau kita buang syariat, maka tasawuf itu dia kosong. Lepas tu Imam Malik menyatakan bahawa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa yang pergi pada tasawuf tetapi syariat tak ada, tidak belajar ilmu syariat, fiqh apa semua tak ada, dia boleh jadi zindiq. Itu masalah tu. Jadi dia sesat-sesat-sesatnya kerana apa? Kerana dia mendakwa pelbagai dakwaan yang tidak ada asasnya. Jadi ada orang kadang-kadang dia datang kepada dia bisikan-bisikan syaitan yang dia sangka dia itu mendapat ilham daripada Allah, daripada malaikat dan sebagainya, sedangkan itu daripada syaitan. Lalu dia keluarkan pelbagai kenyataan yang tak benar, yang tak betul kan. Jadi menyebabkan menjadi satu masalah yang besar. Kadang buat ramalan pula, ramalan tertentu, contohnya taufan akan datang, pada tarikh sekian-sekian akan datang satu taufan besar yang akan menenggelamkan kawasan ini, jom kita pindah cepat-cepat. Dia kata aku wali Allah dapat sumber dia tu kan. Sedangkan perkara tersebut benda gaib. Benda gaib ni tak ada siapa pun tahu. Nabi pun tak tahu lagi mana Allah tak bagi tahu kan. Jadi maknanya perkara-perkara seumpama itu, perkara gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang datang daripada syaitan. Baik. Jadi nak menjawab persoalan tadi, iaitu apakah wali itu dia tahu dia wali. Ada dua pandangan para ulama sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qushairi. Dia kata yang pertama, pandangan masyhur, wali tak tahu dia wali. Itu. Wali dia tak tahu dia wali. Orang yang nampak dia macam wali Allah Ta'ala, orang yang nampak dia ni hebat kan, dia ni Allah Ta'ala kurniakan kepada karamah, dan dia orang ibadat sungguh kepada Allah Ta'ala. Dia bukan seleweng tak, dia memang betul. Jadi orang nampak dia sendiri tak tahu. Yang dia tahu bahawa dia ni biasa, orang yang dia nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan pertama. Dan ini yang masyhur, wali itu dia tak tahu dia itu adalah wali. Yang keduanya adalah kata Imam Qushayri juga, dia kata kadang-kadang memang ada pandangan menyatakan bahawa wali itu dia tahu segala-segala perkara, dan kalau tahu itu juga merupakan karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, menyebabkan dia tahu. Tapi bukan bermakna dia bongkak, dia sombong, tidak. Sebab tu kebiasaannya para ulama menyatakan wali ni dia tak tahu dia wali. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila tahu dia jadi rasa lain kan. Oh hebat aku ni, syaitan masuk kan, dia di situ. Maka dengan sebab itu wali ni, sebab apa dia tak tahu? Sebab dia bukan nak mengejar itu. Dia nak mengejar, bukan nak mengejar boleh buat benda luar biasa, tidak, tetapi dia nak mengejar redha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Itu Wallahu ta'ala alam. Baik, kita buka lagi kepada persoalan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin mengajuk satu soalan kepada Ustaz. Ya. Macam mana cara kita nak jadi wali Allah? Terima kasih Puan. Puan Aisyah. Puan Aisyah, hebat Puan Aisyah. Puan Aisyah nak jadi wali Allah. Alhamdulillah. Semua kita nak jadi wali Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah atas persoalan tersebut. Maknanya macam mana kita nak jadi wali Allah Ta'ala? Baik, wali Allah Ta'ala ni pertama kurnia Allah Ta'ala. Satu kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada siapa? Kepada orang yang mencari Allah. Itu kita kena ingat. Kepada orang mencari Allah Ta'ala. Dan orang itu dia dari segi ilmu, Alhamdulillah. Memang perjalanan hidup dia adalah berdasarkan pada ilmu. Sebab kalau orang tak ada ilmu, ada masalah. Bila dia dapat benda luar biasa, dia rasa itu kelebihan pada dia. Sedangkan belum tentu dia daripada Allah. Macam satu kisah yang berlaku Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang ulama yang sangat hebat. Dia merupakan salah satu daripada wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jilani, dan ada satu kitab bagus yang baru diterbitkan saudara, Tafsir Al-Jilani. Baru diterbitkan dulu dalam bentuk makhtutat, dalam bentuk manuskrip. Kemudian ada orang yang tahqiq balik apa semua buat, edit balik apa semua, keluarkan kitab Tafsir Al-Jilani. Jadi dia bukan sekadar ulama dalam bidang tasawuf sahaja, tetapi dia juga ulama dalam pelbagai bidang, dan dia ada orang berilmu. Tu kata wali-wali Allah Ta'ala ni, mereka ni hampir dengan Allah dan mereka itu ada ilmu. Sebagai contohnya diriwayatkan, diceritakan bahawa satu hari Syekh Abdul Qadir Jilani dia berjalan di satu tempat di padang pasir. Tiba-tiba apa berlaku? Awan berkata-kata dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, "Wahai Abdul Qadir, kan, akulah Tuhanmu." Dia kata, oleh kerana kamu ni martabat kamu sudah tinggi, aku halalkan segala apa yang diharamkan sebelum ini kepada orang lain. Pada kamu halal. Kalau kita lah macam tu, rasa macam mana? Hai, semua halal ni, kan? Rasa hebat dah. Satu suara dari langit yang memuji kita, suara Tuhan, suara malaikat contohnya. Dia mengaku sebagai malaikat. Tapi apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Dia ambil selipar dia ambil kasut dia baling. Dia kata, kamu syaitan. Jangan duk tipu. Kamu adalah syaitan. Aku takkan tertipu dengan kamu. Sebab apa? Sebab dia faham Quran. Dia faham Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah, hari ini aku lengkapkan bagi kamu agama kamu. Islam tu dah lengkap, komplit dah. Tiba-tiba nak mari pula nak menghalalkan satu benda yang haram. Ni apa cerita? Ini sudah tentu daripada syaitan. Sebab itu kita kena faham bahawa jadi wali Allah Ta'ala ni orang yang bukan sekadar mereka itu benar-benar berada pada tahap ibadat yang sangat-sangat tinggi. Zuk dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, makna feeling dia tu, ibadat tu sangat-sangat tinggi, dia hampir dengan Allah Ta'ala. Tetapi satu perkara juga, dia memang orang yang berilmu. Sebab dia tidak mudah ditipu. Sebab kadang-kadang kita sebut juga bahawa nak jadi wali Allah itu, niat tu kena betul. Bukan kerana nak jadi wali. Tak boleh. Aku nak jadi wali, dia katakan. Tak lagi mula dia cari benda lagi. Aku nak cari redha Allah Ta'ala itu. Maknanya di situ niat kita bukan kerana habuan, sesuatu habuan dari dunia. Tak. Kita nak menjadi orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, kerana itulah nikmat yang paling tinggi, yang paling besar. Maka dengan sebab itu, nak jadi wali Allah ni, nak jadi orang hampir dengan Allah Ta'ala ini, mesti usahalah. Boleh bukan tak boleh. Semua orang layak sebenarnya. Tetapi kena berusaha untuk memastikan kita berada benar-benar di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya kita buka lagi persoalan. Mana dia? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Maryam binti Abdul Rahman. Ya. Ingin mengajukan soalan. Wujudkah lagi pada zaman ini? Wujudkah lagi wali Allah pada zaman sekarang? Baik, terima kasih. Terlupa kan? Terlupa perkataan wali tu tak apa. Soalan tu dia tulis dah. Tulis soalan tu, bila nak baca tu, bila nak sebut terlupa. Kan? Kita tengok balik tu biasalah. Biasa. Baik, tak ada masalah. Cuma persoalan yang menarik juga, iaitu zaman sekarang ni ada tak wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jawapannya ada. Pada setiap zaman ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji golongan yang sentiasa berjuang di jalan Allah. Yang mana orang yang berada di jalan Allah Ta'ala ini setiap zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan berterusanlah segolongan umatku itu, kata Nabi, mereka yang terus memperjuangkan kebenaran.
Maknanya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala ini sentiasa ada. Cuma kita kenal dengan kita tak kenal. Tak semestinya kita kenal, kadang kita tak kenal. Para ulama dulu pun kadang disebut, ulama lain menceritakan, oh dia ni wali. Dia menceritakan, kan? Tentang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Tetapi orang yang hampir kepada Allah itu berada pada setiap zaman. Bila ada yang meninggal, ada lain pula. Makna silih berganti. Orang yang benar-benar hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma desuk bilangan apa semua itu kita tidak tahu. Kalau kita tidak diberitahu, maka kita tahulah. Yang mana kita tahulah kan. Cuma kadang-kadang orang dia faham satu perkara juga yang perlu kita ambil perhatian. Wali-wali yang sudah meninggal dunia, boleh ke tak dia mari jumpa kita, contohnya bersembang dengan kita macam kita bersembang ni. Ini kadang-kadang berlaku kesilapan dari sudut pemahaman juga. Sebab ada yang memberitahu kepada saya, dia pergi berjumpa ada seorang bomo. Contohnya bomo ni dia berubat, bukan dia berubat, wali yang berubat. Wali Allah. Siapa? Saya tanya. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir meninggal dah. Ya, dia datang masa berubat tu. Saya kata buat macam mana? Maka dia bagi tahulah. Ketika nak berubat tu dia kata nak berubat, okey, tunggu jap ya. Saya akan panggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia pun pejam mata. Pejam-pejam, tiba-tiba datang suara lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun waalaikumsalam. Sayalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan. Suara lain terus, suara lain daripada yang tadi ni. Sayalah Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan risau, saya akan ubat awak, dia kata. Kita berubat, Allah Ta'ala menyembuh, tetapi kita usaha. Persoalannya saudara, bila masa Syekh Abdul Qadir Jailani belajar bahasa Melayu? Itu persoalan pertama. Macam dia boleh cakap bahasa Melayu elok pun bila masa dia ikut kursusnya? Satu. Yang keduanya saudara, mana tahu itu wali? Kan? Sebab apa? Sebab benda-benda gaib ni kadang-kadang syaitan menipu kita. Jin menipu kita. Jin pun dia pandai agak cerdik juga kan. Ada mengaku macam-macam, kita tak nampak pun. Dia mengaku. Maka dengan sebab tu kita tengok orang yang berubat tu, biasanya orang berubat tu jenis menurun, yang jenis apa, entah panggil macam-macam ini, dia menggunakan makhluk-makhluk halus. Cuma dia melapik katakan wali itu supaya orang percaya. Sebab tu kita kena faham betul-betul perkara-perkara seumpama ni supaya kita tidak terseleweng daripada kebenaran. Wallahu a'lam. Saudara, nampaknya kita sekali lagi perlu berehat. Oleh itu jangan ke mana-mana, insya-Allah kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat meneruskan perbincangan kita saudara dalam rancangan Tanyalah Ustaz di TV9. Tajuk kita Wali Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara yang dirahmati Allah, saya nak teruskan kepada para penonton kita di studio, jiran tetangga jiran wanita rukun tetangga daripada Seri Manjung, Perak. Itu ramai yang datang pada pagi ini untuk bersama kita. Jadi saya nak buka kepada penonton kita, jiran wanita rukun tetangga ni. Silakan. Siapa? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Ashikin binti Muhammad Nasir. Ya. Soalan saya, apakah syarat-syarat untuk menjadi wali Allah? Baik. Itu ya. Baik, terima kasih. Ramai berminat nak jadi wali Allah ni. Kan? Terima kasih kepada persoalan. Dia sebenarnya mereka yang nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang nak jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala, yang berada dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Dia ada dua benda penting. Sebab bila dia menghampirkan diri pada Allah, jadi wali Allah, Allah Ta'ala sangat-sangat sayang. Maqam dia tinggi, berada pada maqam yang tinggi. Maqam ni bukan kubur maqam ni kedudukan. Sebab orang kita sebut maqam ni kadang dia nampak kubur kan, maqam kan. Tak, maqam sini maksud kedudukan. Dalam ilmu tasawuf disebut maqam, disebut ahwal, maqam, itu biasalah perkataan-perkataan itu. Jadi kerana dia berada pada tahap yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu dalam hadis
yang telah kita sebut semalam, iaitu bagaimana dalam hadis sahih, dalam hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan bagaimana sesiapa yang memusuhi wali aku, wali Allah Subhanahu wa taala, Allah adzantu bil harb, Allah taala istihar perang, mana Allah memberi keizinan untuk perang. Dalam arti kata Allah taala sendiri akan memerangi golongan yang tersebut, sebab wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini mereka yang hampir sangat dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga dirindui oleh para nabi, para syuhada di akhirat kelak. Saudara yang dirahmati Allah. Jadi, apa perkara asas sebenarnya untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan? Dia ada dua benda asas. Dua benda asas yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perkara fardu. Ya Allah fardukan. Perkara fardu jangan kita abaikan. Apa juga perkara fardu yang diperintahkan. Fardu ni mana wajib lah. Perkara wajib. Kalau perkara wajib pun masih tak settle, tak selesai. Kadang semayang pun qada memanjang. Kan? Ni masalah lah. Kan? Kadang aurat pun tengok keadaan, kadang pakai, kadang tak. Ni masalah lah. Kadang puasa, zakat, haji, kadang benda-benda fardu ni tak jaga betul-betul. Dah. Hak ni kena jaga. Sebab itu benda asas. Sebagai tanda pelaksanaan pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Saudara, wali ni dia sayang pada Allah. Dia kemuncak kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dia tidak nampak lain melainkan Allah Azza wa Jalla. Jadi nak sampai kepada tahap itu, dia akan pastikan bahawa apa juga perkara yang difardukan oleh Allah, dia tak akan abaikan. Kalau perkara fardu masih diabaikan, masih ambil sambil lewa, jadi macam mana keadaannya? Masih lagi jauh daripada Allah Ta'ala, kan? Satu. Yang keduanya ialah perkara-perkara disebut sebagai an-nawafil. An-nawafil ni perkara-perkara sunat. Duhanya, tahajudnya, puasa sunatnya. Itu tambahan-tambahan puasa sunat yang mana yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan disebut dalam hadis qudsi Allah Taala menyatakan kan bahawa akulah telinganya yang mendengar. Maknanya seolah-olah Allah nak cerita bagaimana Allah bersama dengan orang tersebut. Dia mendengar dengan apa yang dengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dengan pandangan Allah Taala. Jadi di situ apa juga perkara yang dibuat itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat redha Allah. Jadi asasnya dua perkara tadi. Dua perkara tadi. Kita pastikan. Okey, yang fardu macam mana? Kita cek. Kita boleh buat kita buat apa? Kita kata checklist kan. Fardu kita macam mana? Fardu of course lah, haram pun tinggal lah. Jangan fardu buat haram buat juga, tak boleh, tak ada. Perkara fardu buat, perkara haram buat, tak boleh. Dia perkara fardu buat, perkara haram tinggal. Checklist. Kan mak ayah kita macam mana? Meninggikan suara pada suami contohnya. Itu benda yang tak boleh tu. Kan? Jadi meninggikan suara, kena cakap elok-elok pada mak ayah dan sebagainya. Jadi itu juga termasuk. Banyaklah kita kena pastikan yang fardu. Yang ni nak tahu macam mana ni? Nak tahu kena mengaji lah, kena menuntut ilmu yang ni. Kan kalau dengan kita bincang sejam tak cukup ni. Tak cukup. Kita kena buka kitab. Di situ kita akan nampak banyak lagi. Yang kedua saya sebut tadi perkara nawafil, perkara sunat sebagai tambahan yang mana lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa perkara sunat ni? Sebab kadang-kadang benda yang kita buat tu kita nak solid, ikhlas sungguh-sungguh. Sebab sesuatu ibadat tu mesti ikhlas baru diterima oleh Allah. Kalau tak ikhlas, takkan diterima. Jadi nak ikhlas ni kadang-kadang kita perlu perbanyak amalan sunat yang orang tak nampak. Sebab benda wajib kadang orang nampak. Contohnya kita solat kan, solat fardu. Wajib buat di masjid, orang nampak kan. Itu tuntutan kita akan bagi buat. Tapi kalau solat sunat contohnya tahajud, kita buat seorang-seorang, orang tak nampak. Orang tak nampak. Kita dengan Allah Ta'ala aja, maka di situ membina keikhlasan kita. Maka an-nawafil itu, perkara sunat itu perlu ditingkatkan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, kita buka lagi pada persoalan, silakan. Ya, siapa nak tanya? Mana dia orang tanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Saya Putri Badariah binti Megat Dekat sikit, dekat sikit. Saya Putri Badariah binti Megat Hamid ingin bertanyakan soalan kepada Ustaz. Ya, silakan. Apakah wali itu ada darjat yang tertentu? Terima kasih. Itu ya. Terima kasih. Tertib tanya soalannya, Puan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya tentang wali-wali itu ada darjat yang tertentu ataupun tidak. Baik, perkara ini dibincangkan oleh para ulama tentang darajat mereka. Sudah tentu berbeza ya, seorang dengan seorang. Dari tahap-tahap itu mesti berbeza.
seorang tidak sama dengan orang lain, tetapi mereka semua termasuk dalam kategori orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendapat naungan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab memang mereka mencari naungan Allah. Cuma para ulama sebut tentang maqam-maqam, saya sebut tadi tingkatan-tingkatan. Ada yang disebut sebagai maqam abrar, ada yang maqam muqarrabun. Ada dua benda yang berbeza. Dari sudut maqam abrar ini, iaitu maqam yang rendah sikit daripada muqarrabun, tapi dua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abrar tu apa? Abrar itu ialah golongan yang melaksanakan amalan fardu dengan sebaik mungkin dan juga meninggalkan perkara haram. Dia buat itu dengan penuh kualiti. Kalau solat itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Solat itu betul-betul khusyuk, betul-betul hebat yang kata solat itu. Fardu dia cantik, kan? Perkara haram sikit pun dia tak terlibat, jauh terus daripada diri dia. Itu maqam abrar, tingkatan abrar. Itu tingkatan biasa. Tingkatan tambah lagi, tingkatan yang atas lagi, darajat yang atas lagi, yang disebut oleh para ulama, iaitu disebut sebagai al-muqarrabun. Al-muqarrabun ni dia tambahan. Sebab kita sebut asas awal tadi fardu dan sunat, kan? Hak tadi yang maqam abrar tadi fardu. Yang maqam muqarrabun ni bukan sekadar fardu, tetapi sunat-sunat yang dilakukan begitu banyak, dan dia juga menjauhi perkara-perkara makruh. Bukan sekadar dia buat perkara sunat, perkara wajib buat memang dah sure dah, kan? Perkara haram tinggal, memang totally tinggal dah. Tambah lagi perkara sunat pun dia buat betul-betul bagus. Perkara makruh pun ditinggal. Ni yang susah ni. Kadang-kadang kita makruh buat juga, kan? Makruh banyak makruh ni. Tapi rokok makruh tak? Rokok makruh tak? Rokok haram. Ada orang kata lagi rokok makruh tu. Ada orang kata lagi rokok makruh. Dia kata ulama sebut makruh. Yalah, dulu ulama sebut makruh sebab rokok dulu rokok daun. Rokok daun, kan? Rokok daun ambil tembakau yang tanam sendiri tu, kan? Rokok sekarang tu dia satu batang ada 4,000 racun. 4,000 racun. Satu batang rokok pengawet mayat pun ada kat situ. Klorok ada kat situ. Nikotin, tar apa semua. Sebab tu fatwa kebangsaan dah mengeluarkan kenyataan. Fatwa Malaysia dia kata haram. Bukan setakat fatwa kebangsaan, fatwa Saudi haram, fatwa Mesir haram. Semua kata haram. Apatah lagi, wallahu alam, saya baca satu kajian yang dia buat. Dia kata satu kajian tu, dia kata filter rokok tu, saudara. Filter rokok tu yang warna kuning tu, kan, dibuat daripada hemoglobin babi. Tu dia. Kalau nak lembut sikit, hemoglobin khinzir. Sebut khinzir lembut sikit. Tapi tu bagaimana tu keadaan itu? Bagaimana keadaan dia? Jadi fikir-fikirkanlah, saudara. Fikir-fikirkanlah. Maknanya perkara orang muqarrabun ni, dia bukan setakat perkara sunat dia tambah nawafil itu, perkara-perkara makruh pun ditinggalkan. Contoh makan petai, tak makan. Bukan mana tak boleh makan, boleh makan, tapi nak ceritanya dia punya tahap ni tu, sampai perkara makruh pun dia tak mau laksanakan. Jadi itu yang disebut oleh para ulama dari sudut tingkatan-tingkatan ataupun darajat-darajat kedudukan mereka di maqam abrar dan juga mereka di maqam muqarrabun. Bagi kita bagaimana, saudara? Bagi kita ialah kita pastikan kita berusaha sungguh-sungguh nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kerana apa sekalipun kedudukan kita, yang pentingnya kita terus berusaha dan berusaha lagi, insya-Allah. Wallahu taala alam. Baik, saudara yang dirahmati Allah, kita buka lagi pada persoalan. Siapa nak tanya? Persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada satu soalan. Ya. Biasanya apakah perkara yang suka dilakukan oleh wali Allah? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada hero yang bertanya. Kalau tadi bunga-bunga yang bertanya, sekarang hero yang bertanya. Terima kasih. Apakah perkara yang yang wali Allah suka buatlah? Lebih kurang soalan macam itulah. Saudara yang dirahmati Allah, kita nak tahu juga, ya, apakah perkara tersebut. Untuk mengetahuinya, saudara, tunggu jawapannya selepas rehat. InsyaAllah kita berehat terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini, insyaAllah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat meneruskan lagi perbincangan kita saudara dalam rancangan Tanyalah Ustaz di TV9. Alhamdulillah saudara, tengok penonton di rumah pun masih lagi setia bersama kita dan juga penonton di studio pun masih lagi setia. Saya duk tengok juga kok ada yang mengantuk ke apa ke, siapa yang pejam mata. Kan? Dia kadang-kadang ni begitulah suasana. Dia dalam majlis ilmu ni cepat mengantuk biasanya. Kan? Majlis lain dia kurang sikit. Jadi maknanya situ, tapi nampak semua hebat-hebat. Muda-muda belakang ni hebat-hebat belakang. Kan? Itu segar-segar belakang ni. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, baik, saya nak balik kepada jawapan tadi sebelum kita rehat tadi, persoalan yang dikemukakan oleh hero kita tadi, iaitu tentang wali Allah ni suka buat apa. Itu penting tu, kita nak tahu dia suka buat apa. Dia gini saudara, wali Allah adalah orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu punya kedudukannya. Jadi orang yang mencintai Allah, mana orang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi sebagai hamba Allah Ta'ala ni, bila mana kita dekatkan diri kepada Allah, nak buat apa? Itu kata wali Allah, dia buat apa? Sebab itu kalau kita lihat bagaimana dia akan buat sesuatu yang sampai ke maqam ihsan. Bukanlah sekadar, dia ada 3 benda yang asas dalam agama: akidah, syariat dan juga tasawuf. Ketiga-tiga ini, merangkumi ketiga-tiga ini diperoleh ataupun dilaksanakan. Akidahnya sudah tentu satu akidah yang tidak berbelah bagi, yang sangat-sangat hebat, yang tidak ragu walaupun sedikit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang berada pada peringkat yang, kerana iman ni yazid wa yanqus, kan? Dia yazid, dia bertambah. Semakin asyik dengan Allah Taala, semakin dia sampai ke tahap dia merenung dunia ini tidak ada apa-apa. Kan Nabi dah sebut, kan? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Duduk atas dunia ni orang pedagang je, orang asing je, sekejap je. Ataupun sebagai orang nak melintas jalan, kan? Sekejap je perjalanan kita ini. Begitu. Jadi dia nampak dunia ni terlampau tak ada apa bagi dia. Dia nampak bagaimana kehidupan kasih sayang di Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi itu, oleh Allah Taala itu dia sampai peringkat sampai tahap ihsan itu kita sebut an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, iaitu hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah sampai ke tahap seolah-olah kamu nampak Allah walaupun kamu tak nampak, tetapi syuur, perasaan, rasa Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan, mengawasi, melihat oleh di mana saja dia berada pada waktu itu, dia ada kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu wali-wali Allah ini dia akan pastikan dia hanya melakukan benda-benda yang betul, yang baik, yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu dia akan memenuhi kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan, dia akan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antaranya apa? Dia berbicara tentang kebenaran. Tak ada kamu hidup dia bohong, tak ada. Menipu-menipu ni tak ada. Dia akan berbicara perkara kebenaran. Kalau dia dalam masyarakat, dia akan menyeru kepada kebaikan dan dia mencegah kemungkaran. Dia tanpa takut siapa-siapa. Dia takut Allah Ta'ala je. Kadang-kadang kita dalam masyarakat kita pada hari ni, kita kadang takut juga kat orang. Kalau aku buat macam ni, dia kata apa pula? Ada juga dia punya apa? Takut kat manusia lah, takut manusia dikata apalah. Jadi di situ kebergantungan dengan manusia itu masih ada. Kalau kita buat satu ibadat kepada Allah, kita nak pula orang puji kita. Ni nak wali macam mana gitu. Buat cantik dah, kalau mulai cantik, kemudian pagi esok jumpa member. Kamu nampak aku ni mengantuk tak? Tanya kan, mengantuk tak? Apa pasalnya? Dah aku malam tadi qiyamul lail. Nak cerita. Dah buat tu sudahlah nak ceritanya. Kan? Kamu nampak aku ni letih tak? Mana nampak letih? Sebab apa? Aku puasa berapa hari dah ni, sunat. Kan? Jadi tuan-tuan dan rahmatullah, itu tidak ada sifat ihsan yang sepatutnya ada, tidak ada. Maka dengan sebab itu sifat ihsan itu mesti ada, dan dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kamus kehidupan dia adalah dia nak meneruskan amanah yang dibawa oleh para rasul, para nabi. Nabi dah tak ada, rasul dah tak ada, tetapi amanah dakwah itu, amanah jihad itu diteruskan dalam kehidupan ini. Sebab jihad itu adalah usaha yang bersungguh-sungguh nak cari keredaan Allah. Al-ijtihad fil husul ala ma yuhibbullah minal iman wal amal salih. Ijtihad maknanya usaha yang sungguh-sungguh nak dapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah dengan iman, dengan amal salih. Wal ijtihad fi daf'i ma yubghiduhullah minal kufri wan nifaqi wal asyan, yang mana dia nak menjauhkan diri, maknanya menolak
sesuatu yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara kekufuran, perkara nifak, perkara penderhakaan dan sebagainya. Jadi dia akan buat sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saudara, kita contohi perkara ini. Ini perkara yang baik. Maka dengan sebab itu, apa juga perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu hendaklah kita sama-sama laksanakan, insya-Allah. Wallahu taala alam. Baik, saya teruskan lagi kepada persoalan. Siapa nak bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Saripah Razia binti Syekh Yasin. Ingin mengajukan soalan. Ya. Apakah wali mendapat perlindungan Allah daripada gangguan syaitan? Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Apakah wali ni dia dapat perlindungan Allah daripada gangguan syaitan? Ya, saudara. Memang syaitan nak mengganggu seseorang, siapa pun syaitan akan ganggu. Tetapi sampai satu tahap, apabila seorang itu hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan dalam hadis yang kita sebut sebelum ini, Allah Ta'ala lah hadis kursi menyatakan, akulah pendengarannya yang didengar dengannya, akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya, akulah yang tangannya yang dia menggunakannya, akulah kaki dia menjadi jalan dengannya. Jadi di situ kita lihat bagaimana di situ Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberi keistimewaan kepada orang yang kedudukannya istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan sukar untuk mendekati golongan ni. Syaitan dekat juga tapi tak boleh masuk. Tak boleh pergi. Mana dia punya hati dia direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syaitan ni memang kerja dia dah. Kerja dia nak menyesatkan manusia. Tetapi kita harus ingat, syaitan ini dia boleh menyesatkan manusia yang tidak ada keikhlasan. Itu syarat dia. Sebab tu Syekh Dr. Naim Yassin dalam buku dia Al-Jihad, beliau menyatakan dalam antara perkara-perkara jihad yang perlu dilakukan oleh manusia adalah jihad lawan syaitan. Cuma dia persoalkan pula itu, nak jihad lawan syaitan tu macam mana? Kita hari-hari syaitan nak mari kan? Syaitan ni dua jenis ya. Syaitan ni dua jenis. Syaitan ins wal jin. Syaitan ni ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Yang tak nampak ni syaitan jin, hak nampak ni syaitan manusia. Macam mana nak kenal tu? Syaitan ni perkataan syaitana. Syaitana ni maknanya mereka yang ataupun yang nak menjauhkan kita daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada rahmat Allah. Jadi kalau mana-mana manusia yang nak menjauhkan kita daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah syaitan. Kan? Kalau ada telefon kan, bila telefon, dia telefon kita, ajak buat benda mungkar, benda maksiat, maka itu adalah syaitan lah, walaupun dia manusia. Jadi ada dua perkara tersebut kalau kita tengok, syaitan jin dan syaitan manusia. Bagaimana orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia akan dapat kebaikan yang sangat-sangat banyak, yang mana dia akan berusaha ataupun dia akan dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan. Kerana apa? Kerana keikhlasan dia. Sebab cara nak lawan syaitan apa? Kena ikhlas. Ikhlas pada kemuncak ihsannya itu, dia akan dapat mengatasi syaitan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Kita buka lagi soalan yang terakhir kot, saya kira sebab masa pun nampak agak mencemburui kita. Kita buka soalan yang terakhir, insya-Allah. Silakan. Saya Abdullah bin Syafi'i. Ya. Sepanjang 2 hari kita membincangkan masalah wali. Ya. Dan didapati kita boleh jadi wali. Apakah kita boleh menjadi Allah? Menjadi wali Allah. Allah. Apa? Menjadi Allah. Menjadi Allah. Tadi kita bincang pasal wali Allah. Sekarang bolehkah kita menjadi layak atau menjadi Allah? Menjadi Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada persoalan. Soalan pelik asal tu. Kan? Bagaimana boleh tak sampai ke tahap kita layak menjadi Allah? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, terima kasih persoalan ni. Saya rasa persoalan cantik juga. Sebab apa? Sebab ramai juga hari ini mereka yang sampai ke tahap mengaku sebagai Tuhan. Firaun mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia rasa dia hebat kan? Jadi sebenarnya kita lihat firman Allah menjawab persoalan tersebut. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Jadi kita semua adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala.
kita boleh dapat keistimewaan daripada Allah, kita dapat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tetap makhluk Allah Azza wa Jalla. Cumanya wali-wali Allah Ta'ala ini, mereka melihat sesuatu, semuanya mereka akan kembali kepada Allah. Mereka tak kembali kepada makhluk. Biasa kita ni kalau kita tengok sesuatu, kita ingat hebatnya manusia. Tengok satu ciptaan hebat, boleh duduk atas darat, terbang atas air. Hebatnya pencipta dia. Dia tak melihat yang paling hebat tu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta otak kawan tu, yang boleh buat kenderaan yang seumpama itu. Jadi di situ kita lihat seseorang yang betul-betul hampir dengan Allah Ta'ala ini, dia melihat sesuatu, dia akan kembali kepada Allah. Dia melihat kecantikan, keagungan, segala cakrawala apa semua, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita dah sampai ke penghujung rancangan sebenarnya. Selama 2 hari kita berbincang, dan kesimpulannya ialah saudara, saya nampak aspek yang paling penting kepada kita pada hari ini, bila mana kita melihat kadang-kadang begitu mudah orang mengaku sebagai wali Allah. Pada hari ini orang mengaku. Sebab apa? Sebab wujudnya ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Kalau dia mengaku sebagai wali nikah, okey. Dia mengaku sebagai wali Allah. Maka dengan sebab itu kita perlunya ada ilmu. Kan? Dan ilmu itu kadang-kadang dia kata apa lu belajar ilmu tasawuf saja sebab nak sampai makam yang tinggi. Ilmu tasawuf pun dia nak kena disusuli dengan ilmu-ilmu yang lain. Kena berdasarkan akidah yang sahih, kena berdasarkan syariat yang betul, kena berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sewenang-wenangnya terus begitu. Sebab kadang-kadang orang nak shortcut. Dia nak shortcut. Nak masuk syurga dia nak shortcut. Ni masalahnya. Kan? Sedangkan bayangkanlah saudara, kita nak berjaya atas dunia pun perlu pengorbanan. Tu nak berjaya atas dunia. Nak dapat hanya habuan dunia bukan apa sangat pun, tetapi nak dapat habuan akhirat. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan, iaitu bagaimana dalam firman Allah Ta'ala, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau tak aku ajar pada kamu, tunjukkan pada kamu satu bisnes, satu perniagaan yang menguntungkan kamu, yang membebaskan kamu daripada azab api neraka. Kamu berjaya di akhirat. Tu'minuna billah wa rasulih, kamu beriman pada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta kamu, jiwa kamu, itu yang terbaik bagi kamu. Dan Allah Ta'ala menjanjikan bahawa kamu akan mendapat yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kamu akan mendapat pengampunan dosa dan juga kamu akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saudara, sama-samalah kita memohon keampunan dan juga mohon kita mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah keredaan-Mu kepada kami ya Allah, dan kurniakanlah syurga-Mu kepada kami ya Allah ya Rahman. Jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu dan jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk menjadi hamba-Mu yang saleh, hamba-Mu yang cinta kepada-Mu ya Allah, yang mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah, yang cinta kepada keimanan, yang jauhi daripada perkara-perkara kekufuran, maksiat dan seumpamanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma habib ilayna al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rashidin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dengan doa itu maka berakhirlah perbincangan kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz di TV9 ini. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit sebanyak yang kita bincang mendapat berkat dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap itu saya pemaaf. Sekian dulu untuk kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To your love and mercy, Ya Allah, don't deprive me from beholding your beauty.
Oh my Lord, accept this plea. Allahu Allah, hasbi Rabbi Jannallah. Allahu Allah, ma fi qalbi ghayrullah. Allahu Allah. Affeder günahı Allahu Allah, alemin padişahı Allahu Allah, yüreklerin penahı Allahu Allah. İşit Allah derdimi, bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı. Hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Jannallah.